Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menunaikan salah satu kewajipan yang dituntut di dalam agama, ialah dengan menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 27 kali ganda. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat iman dan Islam, yang mana kedua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih kita, yang mana dia kehendaki saja, seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya dia tidak akan sesat. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya mereka itu tidak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita bimbang Allah Subhanahu wa taala akan tarik petunjuk daripada kita, yang mana hari ni Allah Taala masih bagi kemungkinan di akhir hayat kita Allah Taala tarik balik, na'uzubillah. Yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ihsan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah memberi petunjuk, memberi petunjuk dan memberi jalan kepada mereka. Jalan petunjuk, hak mana molek, hak mana tak molek, dah pergi sejid dengan tak pergi sejid mana molek, pergi ngaji dengan tak pergi ngaji mana molek, baca Quran dengan tak baca Quran mana boleh, tutup aurat dengan tak tutup aurat mana boleh, sombong dengan tak sombong mana boleh. Allah Ta'ala royak belakang dah. Allah Ta'ala menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan segala ilmu kepada kita, segala kepentingan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabi dengan cukup sempurna. Kita reti belakang dah. Batu Allah Ta'ala kata, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Situ sama ada kita nak bersyukur ataupun kita nak kufur. Sama ada mereka tu nak bersyukur, alhamdulillah. Kalau nak kufur, na'uzubillah. Apabila kita bersyukur, dapat pada kita. Dan apabila kita kufur, dapat juga kita. Allah Ta'ala tidak terjejah walaupun sikit pun kalau kita kufur. Allah Ta'ala tidak terjejah walaupun sikit. Sama ada kita nak bersyukur, boleh kita. Kita nak kufur pun, boleh kita juga. Bagi hak Allah, tak ada apa satu. Sebab tu Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk yang lengkap. Al-Quran dan hadis adalah petunjuk yang lengkap kepada kita.
Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan. Wajib kita yakin. Wajib kita yakin dengan Al-Quran. Hudal lil muttaqin, iaitu petunjuk bagi orang-orang yang nak bertakwa kepada Allah. Apabila kita nak bertakwa kepada Allah, nak dekatkan diri kita kepada Allah, banyakkanlah kita baca Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi ni bulan Ma'al Hijrah, yang mana kita dengar banyak cerita-cerita dari ceramah-ceramah Ma'al Hijrah. Mesti kita kena keluar daripada sifat kejahilan yang ada pada diri kita. Mesti kita kena tinggal sifat kejahilan, kena tinggal sifat malah, kena tinggal sifat malah pergi sejik, malah ngaji, kena tinggal belaka untuk kembali ke arah ketakwaan. Untuk kembali ke arah ketakwaan. Itulah pengorbanan yang patut kita buat. Dulu lepas gorik duduk tengok TV, lah ni tinggal korban TV sikit. Dulu lepas gorik duduk lepok kedak, dah ni tinggal lepok sejik pula. Menanya itu salah satu petunjuk yang mana kita wajib ikut. Bagi kita orang Islam, mestilah kita kena merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita terus sambung pengajian kita. Muka surat 54. Sunat yang dituntut sebelum masuk sembahyang. Okey. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, sunat yang dituntut sebelum masuk sembahyang. Maknanya sunat, definisi sunat kita tahu dah. Definisi sunat tahu dah. Sunat bermakna buat boleh pahala, kalau tinggal tak dosa. Kalau buat boleh pahala, tinggal tak dosa, buat dengan tak buat mana molek? Molek buat. Cuma sebagai ulama meletakkan dalam bab sunat, dia ada sunnatul ain. Ada sunnatul ain dan dia ada sunnatul kifayah. Dia panggil sunnah ain dan sunnah kifayah. Okey. Sebelum sembahyang ditutup mengerjakan azan dan iqamah. Ia hendaklah dilakukan di tempat yang berpagar seperti dinding, tiang, benda yang tinggi, yakni 3 hasta, dihampar sejadah atau digariskan di hadapannya mulai dari tumit hingga kadar 3 hasta ke hadapannya. Pagar itu hendaklah ditempatkan di sebelah kanan dan kiri, bukan di hadapan, dan jarak antara pagar itu tidak melebihi 3 hasta. Ini sunat sebelum masuk sembahyang, iaitu azan dan iqamah. Tahu belaka dah. Cuma azan sebagian ulama meletakkan sebagai fardu kifayah. Gapo makna fardu kifayah? Kalau kampung kita pinih ni tak ada sesahabat sejik ataupun surah, orang duk azan, dosa belaka. Tak ni. Bagi ulama meletakkan dia sebagai fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Jika seorang buat dalam kampung tu, orang lain tak berdosa. Tapi kalau tak buat belaka, tu imam tak semari, tu bila tak semari, makmum tak semari, pakai ngajuk habis. Tak segi sejik, tak segi surah, tak ada pun razak, hukumnya adalah berdosa seluruh kampung. Itu satu pendapat. Dan pendapat yang kuat dalam mazhab kita mengatakan azan itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Okey. Azan ni dia disunatkan 5 waktu. Sunat 5 waktu. Tahu belaka dah. Sunat 5 waktu, cuma pada azan subuh dah disunatkan, dah tambah gapo? As-salatu khairum minan naum. Semaya tu lebih baik daripada tidur. Tapi ramai hok tidur daripada semaya. Reti belaka, bukan tak reti. As-salatu khairum minan naum. Semaya tu lebih baik daripada tidur.
baik tidur dah imam je. Dah jadi terbalik. Dan sunat pada azan subuh. Dan azan subuh disunatkan 2 kali. Kali yang pertama dah iaitu dia untuk mengejut orang, kejut orang lah. Dah, kali yang pertama tu dia tak ada as-salatu khairum minan naum, dia tak ada. Dah, dia azan macam biasa. Dan masuk waktu subuh barulah ada as-salatu khairum minan naum. Sini azan sekali ke 2 kali? Sini. Sekali. Kena buat 2. Kau orang marah, takut ganggu tidur. Takut orang marah. Dah. Dulu azan 2 kali. Dah. Sebelum lepas azan tu ada tarawih pula. Lah ni ada tak tarawih? Tak ada. Pakai kaset belakang dah. Pakai malah ngaji belakang dah. Dah. Sejik mana-mana kebanyakan kaset belakang. Belum gorek kaset kau orang? Ha? Kaset. Belum zuhur? Kaset. Pakai kaset belakang dah. Dah. Dulu ada kita dengar pakai kaset? Ha? Tak ada. Dah. Mana tak ada? Sebelum subuh tu dengar ada. Dah. Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Ar-Rahamna. Dengar ada. Ingat ada? Lah ni tak ada dah. Dah. Sebab apa? Sebab tu mungkin akan datang kita mustahil. Dah. Tak mustahil. Akan datang 10 tahun akan datang. Bila kita buat benda tu balik, orang akan kata kita sesat. Tak mustahil. Dah sebelum ni tak ada pun azan 2 kali. Dah, tak ada pun baca tarawih, tak ada pun ya Rahman Rahimin Rahman, tak ada pun. Mana ada pula. Mungkin orang kata kita sesat. Dah. Sebab apa? Kerana kita sudah meninggalkan dah adat-adat yang disunatkan. Tak ada dah. Rugi. Dah. Maknanya lebih baik azan tu hak subuh sunat 2 kali. Lepas azan tu baca dah tarawih dan lepas tu azan pula. Okey. Dan tidak disunatkan pada semaya sunat. Dan tidak disunatkan pada semaya sunat. Semaya sunat hak lain dia hanya sunat kita sebut as-salatu jami'ah. Dah? As-salatu jami'ah. Sunat kita sebut dan dia sebut dalam kitab Taqrir Sadidah. Dia kata apabila nak melakukan solat sunat, dan sunat kita kata as-salatu jami'ah. Dan kalau nak jamak qasar, jamak takdim, sunat qomat saja. Dak lepas azan, lepas tu sunat lepas azan qomat, lepas tu lepas semaya 2 rakaat, bangun tak perlu azan dah. Hanya qomat saja. Hanya qomat saja tu sunat. Sebab tu dak banyak hadis yang mengatakan azan Tok Bilal ni, Tok Bilal dia lebih afdal daripada Tok Imam. Tak? Tok Bilal lebih afdal daripada Tok Imam. Tahu tak Tok Bilal? Tok Bilal tu apa? Tempat kita panggil Tok Bilal. Bilal ni dia asal nama sahabat Bilal bin Rabah. Kita panggil Tok Bilal. Dah tu Tok Bilal mari dah tu. Bukan Tok Bilal tu muazzin dia panggil. Muazzin iaitu tukabbar. Dah? Tukar azan. Tok Bilal ni dah maknanya masyarakat Malaysia kita dia ambil sempena orang yang pertama yang azan dan disyariatkan azan, Nabi memilih Bilal bin Rabah. Sama ada semaya subuh Ummu Maktum. Dah Ummu Maktum. Yang nama 2 ni dah. Dah masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Tok Bilal ni iaitu kalau bahasa kita Tok Bilal tu kebel lah. Bilal ni iaitu nama sahabat. Jangan kata Bilal tu ke? Bilal tu kebel dah. Salah. Bilal tu nama sahabat. Dah. Hak kebel dia panggil muazzin. Banyak hadis mengatakan muazzin itu lebih afdal daripada imam. Di akhirat Allah Ta'ala angkatkan tekak dia ni panjang. Di akhirat orang hak bel ni tekak dia panjang. Tapi pak kita tak sebel belaka, tak berani dah. Apa tak sebel? Takut. Dah. Dulu berebut nak bel. Berebut nak bel. Bila ni tak berani.
Pada hari akhirat Nabi kata nak kenal muazzin itu ialah dari kalangan Allah Taala jadikan tekuk dia tinggi. Sebagai ulama kata afdal apabila seseorang itu dia baik, dia qomat dan dia tu imam. Ni hak afdal. Dia baik, dia qomat, dia tu imam. Dia sebut dalam kitab Muqaddimah Hadrami, dia kata ni hak afdal. Cuma biasa kita ambil Bilal itu lebih afdal daripada tu imam. Sebab apa? Kerana dia menyeru panggil orang mari sembahyang. Ya, dia panggil orang mari sembahyang. Tu imam tak panggil. Yang hak panggil adalah Bilal. Okey. Ia hendaklah dilakukan tempat yang berpagar seperti dinding tiang benda yang tinggi 3 hasta dihampar sejadah atau digariskan di hadapan mulai dari tumit hingga kadar 3 hasta ke hadapannya. Pagar itu hendaklah ditempatkan di sebelah kanan dan kiri, bukan di hadapan, dan jarak antara pagar itu tidak melebihi 3 hasta. Faham tak makna pagar ni? Pagar bagi orang baik, orang nak semayang ni. Ni orang nak semayang. Dan maknanya sunat kita meletakkan sesuatu supaya orang tak lalu depan kita semayang. Dan sini dari kitab ni kita tak tahu ada sebut ke tak. Dia sebut dalam kitab Anwarus Salik, dia syarah kepada kitab Umdah, masalah orang hak lalu depan orang semayang tanpa sebab. Hukum dia adalah haram, tidak boleh. Cuma kata Imam Nawawi dan Imam Ghazali rahimahullah, makruh lalu depan orang semayang. Dan sebagian ulama mengatakan apabila orang lalu, sunat kita letak tangan. Tahan. Kita tengah semayang, bila tengah semayang orang lalu. Bila orang lalu kita pun akak tangan. Akak tangan ni dak supaya jangan lalu. Baik tak ni? Supaya jangan lalu. Baik tak? Tapi tak ada lagi pak kita buat. Ada tak? Tanya apa tak? Orang lalu akak tangan tahan. Tak. Dalam hati nak marah, orang maya pun lalu juga. Padahal kita ni orang semaya kena hati. Ada tempat yang mana orang semaya tu haram. Ada tempat orang hak lalu tu haram. Contoh, kita pergi duduk semaya mana? Dekat pintu. Kita tahu dah dekat pintu ni tempat orang lalu. Kita pun buat warak maya situ. Ni tidak boleh haram. Ada tempat yang mana makmum haram. Maya betul dah, tengah-tengah dah. Orang lain pun mari lalu. Ni tidak boleh. Dan sebagian ulama kata boleh bunuh orang tersebut. Sekap. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, lalu juga kerak kepala. Lalu juga kerak kepala. Kita nampak benda remeh dah. Maknanya kadang-kadang benda remeh tersebut apabila kita tak ngaji memang jadi tak tahu lah. Okey. Dia kata hendaklah dilakukan di tempat yang berpagar seperti dinding tiang. Macam tempat kita ni tak ada masalah dah lah. Ada sejadah masing-masing dan ada garisan dia belakang dah. Ni tak ada masalah. 3 hasta ni. Maknanya dari kaki kita sampai depan tu 3 hasta. Maknanya ni lebih kurang, ni 2 hasta lebih. Yang mana 3 hasta lah. Contoh dia tak buat, kalau dia letak sesuatu depan, ni tak ada masalah. Contoh dia buat garisan gitu. Bila garisan situ, kita pun maya situ. Lalu depan garisan tu, ni tak ada masalah. Hak haram iaitu tak ada garisan. Lalu juga. Ataupun lalu dalam ikut garisan. Tu tak boleh. Ada. Kalau tak ada garisan, mesti jarak nak lalu tu biar lebih daripada 3 hasta. Lebih daripada 3 hasta, ni tak ada masalah. Dekat, ni jadi haram, tidak boleh. Cuma kata Imam Nawawi dan Imam Ghazali mengatakan makruh. Contoh dalam masjid. Bila dalam masjid, orang tengah semayang belakang, kita tu imam. Bila kita tu imam, ketung. Bila ketung, tak kena tunggu situ, kena tubik lah. Dah kalau tubik, kena lalu depan orang semayang dah. Lalu lah. Ni tak jadi masalah. Ataupun kita makmum hak duduk depan. Bila ketuk memang nak tubik. Bila nak tubik, lalu depan orang. Ni tak ada masalah. Okey.
Dia kata benda yang tinggi 3 hasta dihampar sejadah atau digariskan di hadapan mulai dari tumit hingga kadar 3 hasta ke hadapannya. Dan 3 hasta aja. Okey. Pagai itu hendaklah ditempatkan di sebelah kanan dan kiri, bukan di hadapan, dan jarak antara pagai itu tidak melebihi 3 hasta juga. Dari kiri kanan. Hak ni biasa kalau nak semaya di padai pasir. Dan kalau kita semaya sini, awak pagai awak ke apa? Beda. Okey. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang sangat banyak, sebahagian daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya atau melihat ke langit, kerana yang demikian adalah permainan syaitan. Dan jenis pala tak boleh nak duduk dia. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Dah. Kita dalam sembahyang disunatkan melihat kepada tempat sujud. Kaedah, setiap benda yang berlawanan dengan sunat itu adalah makruh. Kenapa pergi gitu lah? Setiap benda yang berlawanan dengan sunat itu adalah makruh. Sunat kita tengok pada tempat sujud. Dan kalau kita tengok ke dinding, makruh. Kalau tengok paling kiri kanan, makruh. Tengok ke atas, makruh. Okey. Dan yang kedua, dia kata kerana yang demikian itu adalah permainan syaitan. Kerana kedua tersebut adalah permainan syaitan. Syaitan ni siapa ke mati dia akan kacau kita. Syaitan ni siapa ke mati dia akan kacau kita. Dalam semaya dak kacau, dalam gapo dia tak kacau kita. Semua dia akan kacau, maka kerja dia ada. Maknanya nak lawan daripada tersebut kita mesti kuat. Tengok bawah, ambil afdal, betul-betul khusyuk dalam semaya. Nak jadi serupa Saidina Umar tak boleh lagi. Saidina Umar tempat Saidina Umar lalu, syaitan tak berani lalu. Tu Saidina Umar. Kita ni maya syaitan kacau lagi. Baru nak buat lagu mana? Maknanya iman kita ni kena tambah sokmo. Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah iman kamu itu dengan memperbanyakkan kata la ilaha illallah. Duduk saja la ilaha illallah, baru sokmo iman kita. Okey. Dan yang kedua, menutup mulut dengan kain dan sebagainya. Melainkan bila menguap, maka disunatkan menutup mulutnya dengan tangan. Kerana pada satu hadis disebutkan maksudnya, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia pegang mulut dengan tangannya. Sesungguhnya syaitan itu masuk menerusi mulutnya. Dan nguap maknanya sunat kita tutup mulut. Sunat. Kalau tak tutup mulut, makruh. Lebih-lebih lagi dalam semaya. Dalam semaya ni makruh nguap. Maknanya orang nguap ni orang ngatuk lah. Semaya dalam keadaan ngatuk, makruh hukum dia. Kadang-kadang ganggu juga makmum. Kena hak tak gosok gigi nguap. Mulut berapi. Sains belah ni jenis alahai sok modah. Tak boleh nak bau pelik-pelik. Hak tu ganggu juga. Ganggu ni boleh makruh. Kadang-kadang boleh jadi haram, tidak boleh. Okey. Dan yang ketiga, menyingkatkan rambut dan pakaian kerana ditegak oleh sebuah hadis, tetapi dimaafkan untuk perempuan tidak mengapa ia bersembahyang dengan sanggulnya atau dengan jalinan rambut kerana kesukaran membukanya. Okey. Hak ni masalah orang lelaki ya ni. Orang lelaki dan orang lelaki ditegah untuk main rambut dalam semaya. Duduk semaya belah rambut. Ni tidak boleh. Orang puan kalau masalah sanggul tinggi, tak ada masalah. Kadang-kadang boleh jadi haram apabila perempuan tersebut menyanggur rambut kerana nak mempamerkan kepada orang lain, hukumnya haram. Tak nampak aurat, tapi kerana niat itu tak mengikut zaman jahiliah, tak boleh. Tapi kerana sanggul tersebut memang tinggi dah, jenis rambut pas punggung dah rambut. Dah kalau pakai kain semaya takut nampak juga. Dalam dia sanggul naik tinggi. Bila naik tinggi, ni tak ada masalah. Okey. Dan pakaian pun tak boleh juga. Dan hak ni, ramai yang mana salah faham masalah pakaian apabila dalam semaya. Contoh kita kata, makruh kita dalam semaya ni, tengah semaya,
Ni, tarik dengan baju ni. Apa panggil ke apa? Sising, makruh. Bila? Dalam semaya. Kalau dia mari dengan baju duduk gini dah, dia pun semaya. Ni tak ada masalah. Hak makruh ketika dalam solat. Sebab tu kita kena faham baik-baik. Ya? Kena faham baik-baik. Dan kalau dia buat dalam semaya, tengah semaya, lengan panjang dia pun sising. Oh ni makruh. Sama ada dia buat sebelum semaya, ni tak makruh. Dan ataupun lepas semaya tak makruh. Sebelum semaya dia sising dulu, dia pun semaya dalam keadaan tersising. Dan kalau gitu, orang hak pakai baju pendek lebih makruh daripada orang hak sising dengan baju. Pada ni. Sebab apa? Kerana sebahagian sahabat hanya semaya pakai kain selah aja. Selah kain tutup. Sahabat. Dan tidak pakai, dah maknanya lengan panjang ni tak ada. Situ dalil bahawasanya orang yang sising lengan baju dalam semaya makruh, tapi sebelum semaya tidak makruh. Ramai hak faham dia kata sebelum semaya pun makruh juga, bukan. Ketika semaya tengah semaya kita buat pendek, ni jadi makruh. Okey. Dan yang keempat, meludah ke hadapan atau ke kanan ketika sembahyang, tetapi dibolehkan meludah ke sebelah kiri atau di bawah tapak kakinya jika ia bukan masjid. Jika ia masjid, maka hukumnya haram kerana disebutkan dalam satu hadis, maksudnya meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan dan kafarahnya hendaklah ditanamkan. Okey. Hak ni apabila semaya di luar masjid ataupun atas padang, sunat dah apabila tengah semaya ludah belah kiri. Dan begitulah kalau tak semaya sekalipun sunat kita ludah halia belah kiri. Pernah berlaku kepada Imam Bukhari rahimahullah apabila dia nak pergi cari ilmu hadis dengan seorang syekh, seorang muhaddis yang hebat. Dia ikut belakang muhaddis tersebut, tok guru tersebut, dia ikut gapo nak tengok tok guru ni buat perkara-perkara yang sunat. Tapi guru tersebut salah ludah halia belah kanan. Bila ludah halia belah kanan, cermatnya Imam Bukhari rahimahullah dalam ilmu hadis, dia meletakkan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh orang hak ludah tadi adalah hadis dhaif. Asal hadis tu kuat, tapi kerana cermat Imam Bukhari nak tengok orang ni betul-betul kedak beramal dengan sunnah. Tempat kita lah ni kecek bah hadis dak. Beramal dengan hadis dak. Dak dok nakir kata hadis ni nak hadis sahih lah, hadis ni hadis tak sahih, hak tu hadis dak Kita beramal dengan hadis dak. Imam Bukhari dia nak cari orang yang perawi hadis, nak meletakkan hadis tersebut sebagai hadis sahih, dia tengok mesti orang tu beramal betul-betul dengan sunnah. Pernah sekali Imam Bukhari dia nak cari hadis, orang yang bawa hadis tu dia tipu. Bukan tipu orang, tipu kuda. Dia panggil kuda masuk kandang, dia ulu makanan kerana nak suruh kuda tu masuk. Kuda ni ingat nak makanan. Bila kuda masuk kandang, orang tersebut buat lagi makanan. Imam Bukhari meletakkan hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut adalah hadis dhaif. Padahal orang tu asal hadis tu hadis kuat. Tengok siapa setara tu. Dah kalau kita dah dengar hadis pun malah. So kau nak beramal dengan hadis. Dah kita ambil satu cerita tentang Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni dia beradab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga satu hari tu dia baca hadis. Baca hadis dengan ribuan anak murid dia, baca hadis. Bila baca hadis tiba-tiba muka dia jadi biru. Anak murid dia ni takut tengok sebab apa jadi biru. Lepas selesai baca hadis, dia tanya Imam Malik, "Ya Syekh, wahai tuan guru, sebab apa muka tok guru ni siapa biru? Nampak serupa tahan daripada sakit?" Dia kata, "Kaki aku kena ketik ke kala jeking." Sebab tu muka aku biru. Dah sebab apa Syekh tak lari? Kata Imam Malik rahimahullah, apabila aku tengah baca kalam dari seorang yang paling mulia, aku tidak akan lari. Imam Malik
Dah, maknanya tengah baca hadis, tak ada habis hadis beradabnya dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tak sel lagi. Tu Imam Malik. Apa? Kalau nak berok dia tak akan berok di Madinah. Nak kecing tak akan kecing kat Madinah. Sebab apa? Kerana dia kata ada sebatang tubuh yang paling mulia dalam bumi Madinah. Sebab tu Imam Malik naik kuda keluar daripada kota Madinah untuk berok. Untuk qada hajat setara tu. Kita ni dengar hadis pun malah. Belajar hadis pun malah. Dah, apatah lagi nak tahap nak jadi serupa Imam Malik. Sebab tu setiap kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalam yang mulia selepas Al-Quran Al-Karim. Sebab tu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila hadis tu dengan sanad-sanad yang sahih, kita menafikan hadis tersebut boleh rosak akidah. Jangan main-main dengan kalam Nabi SAW. Dah, kita kecek hadis dah. Dah, duk kata hadis tu hadis sahih. Dah, apabila orang buat kunut, tak ada hadis pasal bab kunut. Orang berzikir lepas mayat, tak ada hadis pasal zikir lepas mayat. Habis marah. Orang buat maulid, tak ada hadis pasal maulid. Dah, kita tu beramal dengan hadis kita. Dah, beramal dengan hadis dak kita tu. Nak kecek bab hadis. Dah, maknanya tarikh kita nak beramal 100% dengan sunnah Nabi SAW, nak bandingkan dengan imam-imam mazhab yang terdahulu, jauh je lah. Mungkin diri kita ni lebih hina daripada tahik imam-imam mazhab. Mungkin. Dah imam-imam mazhab. Dah, ataupun tabi'in, ataupun sahabat. Benda haram tak aja makan. Benda syubhah pun tak makan. Dah, kita benda haram tu jadi makanan harian kita. Dah haram pun kita tiba lagi. Dah, sebab tu Nabi kata, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka lebih aula. Neraka lebih aula kepada dia. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, apatah lagi banyak. Kalau sikit tu pun Nabi kata neraka, dan nak masuk syurga memang tak layak. Neraka lebih aula. Dan sebab tu benda hadis dan beramal dengan ilmu hadis, apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat dan tabi'in, ulama-ulama mazhab, jangan kita pertikap. Dia lebih tahu daripada kita. Kalau tak ada mazhab, hari ni agak-agak boleh maya dak kita. Reti dak kita nak semaya ni agak-agak. Mungkin maya tu dak tahu gapo maya. Makna maya tu pun kita dak tahu mungkin. Nah, okey. Dia kata tak disambung tadi. Situ adalah di luar masjid. Sama ada di dalam masjid, nak ludah dalam masjid hukumnya haram. Dan hukumnya haram. Dia ada kedak wajib ludah ketika solat di dalam masjid. Ada. Nah, bila? Apabila bulan puasa. Bulan Ramadan, kita tengah semaya ada qahar. Ada qahar. Qahar ni, kalau kita telat, batal puasa. Setiap perkara yang membatalkan puasa itu batal semaya. Setiap perkara yang membatalkan puasa kita buat dalam semaya, batal semaya. Kita qahar ada. Dan bila ada dalam mulut, telat, batal. Nak kehek, haram. Tidak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita kena kehek dalam atas baju kita ataupun dalam poket baju kita. Jangan kehek atas baju orang lain. Kehek menepung atas baju orang lain. Gocah tu. Dah cari bala tak boleh. Sebab tu disunatkan dalam solat kita ada syar. Dah, syar ni maknanya ikut kain pelekat kau gapo letak atas bahu. Bila ada qahar kita boleh kehek atas syar tersebut. Ada ni. Hak ni wajib. Kalau kita telat, batal. Kalau sengaja berdosa. Ada. Ramai hak telat ke hak dalam semaya. Dah kita ingat kau air liu apa toko. Faham tak ni? Setiap perkara yang membatalkan puasa kita buat dalam semaya batal semaya. Sebab apa qahar ni batal puasa? Kerana dia mari daripada dalam. Dia mari daripada dalam kita waktu tubik. Bila benda tu tubik, kita telah balik, hak tu batal puasa kita. Ada. Sebab tu wajib kita kehek. Dalam semaya batal puasa. Dua-dua. Okey.
Dan yang kelima, dah bercekok pinggang. Dah mayat cekok pinggang. Tak ada lagi buat pak kita dah. Dah kalau buat batal dah semaya, mayat cekok pinggang. Asal sunat adalah sini. Dah jadah kan? Sunat sini. Dalam mazhab kita meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, bawah di antara pusat dan dada. Sunat. Okey. Kalau cekok pinggang makruh. Mayat tangan duduk dalam poket luar, sah ke tak? Pakai rokok tak akad takbir tangan dah, pakai tunduk gitu. Allahu Akbar. Tangan tak pergi dah. Sah ke tak? Sah, tapi makruh. Okey. Kerana ditegak oleh hadis dan kerana menyerupai orang yang takabur dan syaitan. Demikian juga ahli neraka bila bersenang lenang mereka berbuat demikian. Dia menyerupai orang-orang yang takabur. Setiap perkara yang menyerupai ada kala haram dan ada kala makruh. Dengan hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum tersebut, maka dia tergolong dalam kaum tersebut. Okey, contoh. Dalam semaya, kita cekok pinggir jenis orang agah. Jenis orang agah. Orang nak mahu kau orang cekok pinggir. Ataupun benda-benda yang makruh ada dalam semaya dan luar semaya, cekok pinggir serupa. Ataupun dia panggil gini, dalam masjid kita duduk gini, orang panggil apa bahasa kita? Bahasa kita panggil apa duduk gini? Dia duduk gini tangan dalam masjid. Sama ada luar masjid tahu makruh, tapi dalam masjid makruh. Kita dengar khutbah Jumaat kita duduk gini kan, kita tengok biasa duduk gitu. Ini Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini golongan-golongan yang takabur juga. Duduk gini. Kita nampak biasalah. Hak biasa tu, hak jadi luar biasa tu kalau duk tahu. Beda ni. Okey. Dah banyak kadang-kadang banyak benda ada kita tengok biasa tapi haram ada. Benda ada kita tengok biasa tapi haram. Contoh, kita ambil satu contoh. Orang yang buat gotong royong di kubur. Ataupun tanah orang mati. Selepas tanah orang mati, biasa nak ambil pokok dah. Biasa ambil pokok ke atas kubur orang dah. Ini jadi haram. Pada ni. Ramai dak buat lagu tu. Buat belaka. Pada ni. Dia sebut dalam kitab I'anah Talibin, dia kata wala akhdhu min syai'in, dan tidak boleh ambil walaupun sikit daripada kubur orang lain, tidak boleh. Kecuali pokok tu tumbuh diri. Kalau contoh kawasan perkuburan biasa ada pokok nyo, ambil daun nyo ke apa. Ni kita ni bahaya hak orang. Sebab apa ulama kata haram? Kerana kita membuat rahmat dan pokok tersebut asalnya dah dilakukan oleh Nabi SAW, seperti mana Nabi pernah lalu di sebuah kubur dan terdengar orang ni minta tolong. Nabi pun berdoa, Nabi pun ambil pelepah tamak, Nabi pacok. Nabi kata kepada sahabat, jangan selagi mana daun ni tidak kering, selagi itulah dia sentiasa berzikir. Kita buat hak orang. Walaupun sebagai ulama kata walaupun anak hak tanah, anak pergi kerak balik, haram. Sebab apa? Bila tanah benda tu sudah menjadi hak orang mati, bukan orang hidup. Tapi tempat kita biasa. Ramai dak buat. Ramai. Nampak macam biasa dah. Tengok tak ada gapo, tak boleh. Cuma sebagai ulama kata diharuskan kerana terlalu banyak dah ganggu orang nak lalu, ni baru harus. Hak asal tidak boleh. Kita tak mati, kita tak tahu. Kalau mati baru tahu. Kita tak mati, kita tak tahu kelebihan pokok ni. Bila mati baru tahu. Kalau nak tahu kena mati dulu. Tu nampak adat macam biasa tapi tidak boleh. Ni hak banyak berlaku. Okey. Kecuali benda hak tumbuh diri macam rupuk tu, dia tumbuh diri tak ada masalah lah. Dan nak bersih ke apa tu tak ada masalah. Okey.
Dia bukan hak wakaf, hak tanah, hak hidup. Orang hidup hak tanah. Jadi pokok tu bukan orang hak hidup. Siapa? Pokok hak siapa? Orang hak mati. Orang mati dia wakaf dia. Wakaf dalam mimpi. Orang mati boleh tak nak wakaf orang? Ha? Tak boleh. Nah. Cuma dah sebagian ulama dia kata kalau ambil tu kerana terlalu banyak atas kubur tu boleh kita ambil. Boleh ambil, tak ada masalah. Tu pun kena minta izin dengan orang hak tanah dulu. Dah, minta izin dengan hak tanah. Dan bila orang mati ni dia agak ke pokok tu lah zikir. Nak agak ke anak bini malah belaka. Nak agak ke orang kampung boleh sekali, tu pun ki ada ayah kampung. Dah boleh sekali zikir kita. Agak ke pokok ah. Dah. Nak agak siapa lagi? Dah. Maknanya benda gitu. Apabila kita buat rahmat tersebut tak ada. Kau aku kan. Dah sebab tu ulama dah melarang perkara tersebut. Dah, okey. Benda nampak biasa dah. Ha. Sebab tu benda lagi ni selamat dengan ngaji juga ah. Okey. Dan yang keenam, wallahu alam. Isa dah dah. Isa dah. Ada yang nak tanya tak? Tertib. Hah? Tak dengar ke apa? Tarjih. Dah. Apa makna tarjih? Hah? Ngana? Tarjih ni maknanya asal tarjih daripada kalimah raja'a. Apa makna raja'a? Gi mari kembali. Dah. Okey, disunatkan azan bagi orang yang azan dia baca slow dulu. Contoh Allah Akbar baru kuat. Dan slow dulu untuk diri dia baru kuat. Dan begitulah seterusnya. Ada sunat, dah. Ni tak wajib. Maknanya sunat baca slow dulu. Ada hak buat balik. Dia baca kuat dulu baru baca slow. Ada. Cuma tak kena kaedah. Dan kaedah dia azan secara slow dulu. Allahu Akbar baru secara kuat. Lepas tu Allahu Akbar baru secara kuat. Ada asyhadu an la ilaha illallah barulah secara kuat pula. Ada. Itu makna tarjih. Makna sunat dah. Bila sunat tak ada masalah lah. Ha, okey. Ada ke? Ada hak tak faham ke? Takut ada hak tak puas hati. Dah, takut ada hak tak berapa nak lepas nak tanya. Jangan malu dah. Ilmu ni Nabi kata dua perkara yang tidak akan dapat ilmu. Yang pertama malu. Ramai nak tanya tapi malu. Dah, yang kedua takabur. Malu dengan takabur memang tak boleh ilmu. Dan kita buat sifat malu kerana ilmu. Mungkin kita soalan kita tanya tu orang lain nak tanya benda tu dah juga. Oh, aku nak tanya dah. Tak apa dia tanya dia molek tu. Mungkin. Dah, kita pun royak benda kita tahu. Benda kita tak tahu kita tangguh dulu. Dah, maknanya hak tahu boleh royak. Hak tak tahu dah tak boleh royak. Duk main ai was-was tak boleh royak juga. Dah, tertangguh dulu. Kalau nak tanya buat sifat malu, kita pun bukan pandai juga. Dah, maknanya sama belaka. Kita ni sama belaka. Dah, maknanya ingat dengan tak ingat aja. Kalau nak kira sama aja, ingat dengan tak ingat. Okey. Tak ada? Ada. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ta'wil al-Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa bil ma'rufna bit taqwa jabna bil afiyah. Ya rabbana anta ilahu wa nahnu bika jahil wa anta rizqana man nafi'. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.